Bismillah. Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me, Pim. Kali ni aku terpaksa pegang mic sebab mic buat hal. Aku tak tahu masalah mic, Pim mic buat hal. So aku terpaksa pegang mic. Asal aku duduk cakap pasal mic ni, okay. So yes guys, hari ni kita nak buat video yang terakhir untuk sesi soalan jawab. First of all, aku nak minta maaf kat korang especially yang bagi soalan yang belum dijawab. Sebabkan soalan-soalan yang ditanya ni pun kalau ikutkan daripada tahun lepas. So sekarang dah masuk ke tahun baru, dah nak masuk bulan 4 dah. Still ada soalan-soalan yang masih belum terjawab. So aku akan habiskan terus 30 soalan kat sini. Harap-harap dapat jawab lah kan. Berapa hal minum ni. Alright, so soalan pertama daripada Naim PH. Kenapa Life of Pim suka review dan reaction chapter baru menggunakan bahasa Inggeris? Simple je. Aku memang daripada kecil suka tengok movie, suka baca novel, suka baca komik, apa-apa buku. Memang mostly aku akan prefer bahasa English lah. Dia macam nak cakap, dia senangnya sebab kita masa sekolah, kita malas gila nak belajar tau. So kita macam lebih prefer nak belajar sendiri dengan medium yang benda yang kita minat. So kalau kita nak buka buku teks pasal bahasa Inggeris ke apa, memang tak masuk, susah. So benda-benda macam ni lah yang buat aku, membantu aku untuk memperbaiki, memperelokkan lagi bahasa Inggeris aku. Aku dah try pun sebelum ni bahasa jiran kita Indonesia. So tak masuk sangat. Soalan kedua adalah rasa-rasa dalam Wano ni berapa round Luffy akan kalah kepada Kaido sebelum dia menang. Aku tak sure lah sekiranya Oda nak buat set yang sama macam mana lawan dengan Flamingo, Crocodile semua kan. Sebab kali ni perlawanan dia agak lain sikit lah. Sebab it's not about personal fight di antara Luffy dengan main villain je. Tak ada dua main villain kan, dua Yonko. Diorang akan lawan pula dengan 5 karakter. Tapi itulah, kalau ikutkan nampak macam tak balance 5 lawan 2, tapi sebenarnya balance je sebab 2 ni pun dah macam mewakili lebih daripada 5 kalau ikutkan kan. So yes, aku tak sure lah berapa round, tapi yang pasti perlawanan kali ni agak unik lah, agak lain sikit. So kita tengok je lah apa plan Oda. Kalau Luffy kena bergabung dengan Zoro dulu baru dia dapat kalahkan Kaido, adakah dia layak dia akan dapat gelaran Yonko ganti tempat Kaido? Yonko ni dia bukannya hanya tetap kepada satu orang captain saja untuk jadi kuat dan sebagainya. Kita perlukan satu team yang agak balance. Okay, so sekalipun Luffy dapat kalahkan Kaido dengan bantuan Zoro, which is that is much better lah. Sebab kat situ je boleh nampakkan yang Zoro ni kekuatan dia tak jauh daripada Luffy, which is very good thing. Sebab kat sini lah menunjukkan betapa kuatnya kru Luffy kan. Sebab Luffy takkan boleh jadi Yonko dengan dia seorang saja. Dia perlukan kru-kru yang lain. Sama lah macam konsep-konsep dalam cerita One Piece ni. Untuk jadi Yonko, kau kena ada tanah jajahan, kau kena ada kru yang besar, kau kena ada Grand Fleet, kau kena ada kekuatan ketenteraan yang kuat lah. Macam Mihawk lah. Mihawk pun kuat, Greatest Swordman. Tapi cukup kan untuk Mihawk seorang tu untuk jadi Yonko? Tak cukup, babe. So kau perlu ada kru yang cukup, kru yang balance, kru yang kuat untuk menjadi seorang Yonko. So Luffy memang perlukan Zoro untuk dia jadi seorang Yonko. And then semoga tahun 2021 nanti Malaysia dunia bebas dari virus COVID-19, InsyaAllah, amin. Alright, seterusnya daripada Wan Yahya. Bro, kau rasa pedang Emma akan permanen dengan Zoro? Kalau Zoro dapat Emma akan ganti pedang apa? Shisui ke? Of course lah. Pedang Shisui ni kalau ikutkan memang dah jadi satu peninggalan harta yang bersejarah lah. Memang elok-eloknya pedang tu disimpan je lah dekat Wano. Walaupun Zoro memang layak memiliki pedang tu sebab dia dapat dengan fair and square daripada Ryuma, zombie Ryuma sendiri. Tapi kita kena terima hakikat yang Ryuma ni, dia bukannya mati baru 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang lepas, beratus tahun yang dulu. So pedang ni tu pula pedang yang dah capai limit sebab dia dah Kokuto kan, dah pedang hitam. So aku rasa dah cukup lah. Zoro macam dapat pengalaman gunakan pedang tu, pedang Kokuto kan. So elok lah dia swap dengan Emma ni pula memang antara pedang yang hebat juga kan, dimiliki oleh owner dia sebelum ni pun memang seorang yang hebat, Oden. And pedang tu masih belum hitam, and diharapkan Zoro untuk menghitamkan pedang tersebut, Kokuto kepada tersebut, and dia dapat naik pangkat lah pedang tu kan. So it's a good thing lah untuk Oda menggantikan Shisui tu dengan Emma. Sebab Shisui tu pedang memang legend sangat lah. So elok lah simpan je sebagai satu harta peninggalan yang sangat-sangat istimewa untuk negara Wano kan. Yasir Super nak tanya ni, kenapa dalam episod One Piece yang lama tu first Luffy nak baca ini ada satu scene kat ni tu Luffy tengah bosan sebenarnya sebab dia menunggu pulau, and then masa tu dia nampak Robin tengah baca buku, and then dia berminat lah nak baca buku. Aku akan letak juga dalam video dia. So yes, part dia agak menarik lah. Sebabnya senang cakap, Luffy ni kan bongok. Luffy ni gila-gila karakter dia. Dia macam ala-ala Goku sikit lah, jenis yang bongok-bongok. Luffy ni pula dia jenis yang tak erti nak bagi perhatian sangat. Tengoklah macam bila ada orang duk cerita benda serius kan, macam flashback sedih-sedih pulau tu semua benda, Luffy bukan dengar sangat. Dia macam 50% masuk telinga dia, lagi 50% keluar. Dia macam tak fokus sangat. Ada masa je dia fokus, ada masa tak. So of course ada orang semua terkejut macam tiba-tiba Luffy macam minat dengan ilmu nak membaca something ke apa. Sebab ilmu yang dia minat ni lebih daripada kekuatan je lah. Macam Goku lah, sikit lawan sikit adventure lah. Itu je. Sebab tu lah tengoklah bila Zoro datang, kata dah jumpa pulau, Luffy terus jauh peduli apa dia dah pasal buku.
Mior Haziq. Bro, lepas Along kalah dia ke mana Dia berada di satu kawasan yang kita tak tahu ke mana. Yang pastinya dia memang kena tangkap dengan Marine. Yang Hachan cerita masa diorang jumpa sebelum ni dekat Sabah di Ark. So tak tahulah Along ni diorang simpan kat mana. Sebab kalau ikutkan masa dekat Impel Down tak nampak pun Along tu kan. Tak tahulah sangat apa nasib dia. Tapi yang pasti dia kena tangkap dengan Marina. Cuma tu lah aku harap sangat dia mati. Sebab aku memang tak suka sangat karakter dia lepas tengok flashback Nami kan. Zero ya reset. Agak-agak bila arc Wano ni akan berakhir? Adakah akan punya masa setahun lagi ataupun lebih? It should be done by this year. Dah lama sangat dah. Sebab manga start daripada 2018 cover pasal Wano ni. Sekarang dah 2021. Berapa tahun dah guys. So it needs to be done by this year. Sebab banyak lagi kita nak pergi. Kita nak pergi Elbaf, kita nak pergi final fight dan sebagainya. Luffy jadi Pirate King nak lawan WG, macam-macam benda. So aku harap sangatlah habiskan cepat tahun ni. And kalau ikutkan memang boleh nampak sikit-sikit dah Oda punya pace dalam manga dah sedikit laju. Itulah banyak fight-fight dia terpaksa skip dan sebagainya. Sebab nak kejar masa lah tu kan. Amirul Haziq, Abang Pi tak rasa kan maybe kuasa utama betul-betul akan digunakan dalam perang nanti? Pedik saya maybe Usopp akan guna Denku kuasa utama tu jadikan peluru. Yes, betul bro. Memang ramai jugalah yang expect. Sebab mesti ada reason lah kenapa Oda nak create satu karakter utama ni dengan kuasa Kibi Dango. Dia memang khas untuk menjinakkan haiwan dan sebagainya. Sesuai sangat dengan plan dia dalam Arc Wano ni. And of course, memang betul lah seperti apa yang ramai orang expect. Otama datang ke Onigashima and dia berjaya turn the table lah. And dia berjaya mengubah semua musuh ni menjadi geng. And yes, Usopp memang menggunakan Kibi Dango tu sebagai peluru dia, sebagai senjata dia untuk menjinak-jinakkan semua gifter-gifter yang ada dekat Onigashima. Amir Said, adakah pemakan Devil Fruit yang tak gunakan haki selain Robin tapi kuat susah nak dikalahkan? Aku tak faham sangat soalan ni. Tapi aku dapat rasakan macam aku pilih dua je lah, Marco dengan Blackbeard lah, yang nampak macam tak gunakan haki sangat. Which is diorang banyak menggunakan Devil Fruit diorang, tapi still susah nak dikalahkan. Anas Bros, apa pendapat ramalan abang lepas diorang kat Wano? Impian aku hanya satu. Lepas Wano jadi bebaskan, Momo akhirnya ditabalkan sebagai Shogun yang baru. And then mungkin diorang akan head jab sebelum diorang menyambung pelayaran. And aku harap jugalah waktu tu Carrot dan juga Yamato akan jadi ahli kru yang baru. Kan aku nak kemasukan dua female karakter. Dan mungkin diorang akan menuju ke Elbaf lah seterusnya. Amir Fakrullah, Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit, Abang Pi rasakah secara especially pas Wano ni, adakah Yamato baru yang tadi cakap kan? Yes, aku memang mengharapkan Yamato and Carrot both karakter female untuk join kru Luffy dalam pengembaraan dia seterusnya. Sebab Carrot kalau kita tengok kan, dia punya role memang sesuai sangat lah masa kita dekat Whole Cake Island dan sebagainya kan. Plus kita dapat seorang at least wakil Minx untuk join kapal Luffy ni. Seperti mana geng-geng Whitebeard kan, legend dulu Roger pun ada wakil Minx juga, Inu dengan Eko kan. So at least kita ada Carrot lah yang permanent member. Yamato pun aku memang prefer dia sebab dia adalah anak seorang yang agak istimewa lah kan, Kaido, seorang Yonko juga. And kita pun tak tahu kekuatan Yamato ni sebenar-benarnya macam mana. Tapi yang pasti memang dah kuat lah. Kita pun nampak flashback dia sebelum lawan dengan Ace dan sebagainya. Of course Yamato memang kuat. Cuma kuat macam mana kita tak tahu. But still Yamato punya karakter ni agak menarik lah. Dia sendiri pun self-proclaim sebagai Oden kan. So pengalaman yang dia ada daripada membaca jurnal dan sebagainya tu, aku rasa dapat bantu Luffy lah dalam perjalanan dia untuk jadi Pirate King. Dulu Pim, kenapa waktu kat Reverie kat kapal Alabasta dia tulis Alabasta dekat dalam anime? Okay, ni simple je. Ni memang famous lah, memang famous. Tapi Alabasta dan juga Arabasta adalah benda yang sama lah. Ni adalah masalah pronunciation untuk orang Jepun. Diorang ada masalah nak sebut huruf R, alfabet R dan juga L. Sebab itulah ada kadang-kadang perkataan yang menggunakan huruf R ni dia akan menjadi L. Macam Zoro lah, Zoro panggil Zoro. Sebab tu ada juga diorang panggil Jepun sebagai Zolo. Ni bukan benda baru lah. Tapi sama je, panggil Alabasta ke Arabasta pun sama lah. Cuma aku pernah join satu forum ni, ramai prefer Arabasta lah. Sebab kan Arabasta tu sendiri dia macam mirip Arabia punya konsep kan, apa ancient Egypt dan sebagainya. Tapi terpulang lah, bagi aku sama je. Even dalam game yang aku main pun, yang One Piece Pirate World tu pun orang panggil Alabasta. Even dalam manga sendiri pun ada juga sebut sebagai Arabasta. So campur-campur, mana satu yang betul-betul final tu tak ada. Itu pulang masing-masing lah. Sebab maksud kita tak sama. So itu dia 10 soalan berjaya di cover. Tak teruskan, mana ada 10 question. Is no jargon. Agak-agak siapa Water Legend yang akan pada tunjuk dia chapter 1K. Sorry bro, tak lawak. Sorry, lambat gila aku jawab. Sorry, tak lawak. Tapi aku rasa aku tak boleh nak jawab pun soalan ni kan. Sebab chapter 1K dah lama lepas. Sorry bro. Ahmad Fauzan, setiap Yonko ada kuasa yang menggerungkan. Macam Whitebeard boleh hancurkan pulau, Kaido boleh angkat sebuah pulau, Big Mom buat ombak, Shanks Abang Pi rasa apa kekuatan menggerungkan, Blackbeard tidak tersenarai. Alright, ni menarik.
Okay, kalau kita pick 4 original Yonko okay, Blackbeard kita campak kita pick. Oda memang pelancun lah. So dia utamakan 3 Yonko ni dengan kekuatan Devil Fruit masing-masing yang sangat-sangat menggerunkan kan. Legend-legend lama lah, bekas-bekas Rocks, Whitebeard dengan dia punya gura-gura Nomi, para Mesa yang sangat-sangat kuat, paling kuat. And then kita ada Mythical Zoan pula daripada Kaido, yang tukar je naga. And then kita ada something para Mesa yang unik daripada Big Mom kan. And then muncul satu Yonko yang paling muda ni yang tarik Devil Fruit, tak ada sebelah tangan tapi still boleh jadi Yonko, iaitu Shank. So Shank ni apa kekuatan menggerunkan dia, tak lain tak bukan adalah conquer haki dia lah, Hoshoku Haki. Sebab ini adalah hint yang memang Oda dah bagi daripada episod awal lagi, daripada chapter 1 lagi, di mana Shank adalah orang pertama yang menunjukkan macam mana cara nak gunakan conquer haki tu. And termasuklah juga seterusnya Shank jugalah antara watak yang Oda gunakan untuk tunjukkan lagi kelebihan King Haki dia. Contohnya macam masa dia masuk kapal Whitebeard, yang mana kita akhirnya dapat tengok macam boleh buat orang pengsan. And bukan pengsan saja guys, ni benda yang masih jarang berlaku dekat King Haki watak-watak yang lain, di mana King Haki Shank boleh meretakkan, boleh merosakkan, memberi impak fizikal kepada kapal Whitebeard. Aku tak nak jelas panjang lah sebab aku dah cerita benda ni dalam review karakter Shank. Kemungkinan besar Shank ni adalah satu karakter yang mempunyai King Haki yang paling gila-gila lah. Ahmad Ahmir Salihin, agak-agak dalam Mugiwara Crew siapa yang takkan sampai Laugh Tale? Ni confirm semua lah. Oda takut nak kill karakter. Walaupun memang ada rumours yang macam video yang aku buat sebelum ni kan, mengatakan Sanji yang compa antara watak yang mati, tapi aku tak rasa Oda akan buat betul lah. Izzuddin Sabirin, kalau Ace masih hidup dan Whitebeard mati, adakah Ace akan join Luffy? Nah, tak, Ace takkan join Luffy. Sebab watak Ace agak besar pengaruh dia. Dia mungkin boleh overshadow Luffy maupun karakter-karakter yang lain. Sama juga macam konsep Sabo lah. Sabo pun tak ada pun join Luffy, cuma allies lah. Bukan allies lah, dia ada beradik kan. So kita cakap sebut allies pun mesti dia akan ada bila Luffy yang susah. Sama juga bila Sabo susah, Luffy akan ada. So macam tu jugalah Ace. So kalau Sabo pun stay dengan Revo Army, Ace pun mungkin akan stay dengan kru Whitebeard. Mungkin dia akan lead, ataupun mungkin dia akan bantu Marco untuk lead, kita tak tahulah. Tapi yang pasti dia takkan join Luffy lah. Ahmad Amis, ini lagi. Kru Blackbeard kalau lawan kru Mugiwara, siapa yang menang? Confirm kru Blackbeard. Fikri Fuad, apa isi poneglyph yang Luffy Zoro jumpa dekat Alabasta? Ke tak penting tu? Itu adalah filler. Sebab itu dalam anime saja aku cuba ingat. Sebab dalam manga memang tak ada, tak silap aku tu memang filler saja. Yang pernah didebatkan sebelum ni dekat fandom. Tapi memandangkan filler tu berlaku di dalam arc canon, aku still ambil lah. Cuma tak fokus sangat lah, tak serius sangat lah, sebab still tak ada dalam manga kan. Lagipun poneglyph tu hanyalah poneglyph biru, iaitu poneglyph historical lah kan. Memberi hint di mana keberadaan ancient weapon, dan juga bercerita tentang ancient weapon lah. Tapi since tak ada dalam manga, so kita cover sangat lah. Yang ada dalam manga tu memang yang masa Robin jumpa tu lah kan, yang dia dengan King Nefertari Cobra tu. Damian Hazwan, Pim ada cakap dalam video lepas bahawa Chopper akan mati di perang besar. Jadi akankah Marco menjadi kru tu baru Mugiwara? Aku ada buat satu video, bukan video lah, aku dah prepare satu konten ni untuk Marco. Cuma Marco sekarang ni tengah hit pula dekat manga yang current sekarang ni. So aku hold dulu kejap lah. Kat situ aku ada buat teori jugalah pasal Marco, pasal soalan ni jugalah yang berkait dengan soalan ni, menjadi kru terbaru sebagainya, pasal Chopper mati sebagainya. Cuma tu lah, sorry guys, mungkin video tu akan lambat sikit sebab aku nak tengok apa plan Oda untuk Marco ni. Mungkin kita ada flashback Marco, mungkin ada something yang baru tentang Marco lah. So aku tak nak buang masa dengan shoot terus pasal Marco bila nanti dekat manga yang sekarang ni ada benda-benda menarik tentang Marco kan. So aku hold kejap. InsyaAllah bila sampai masanya nanti untuk diceritakan tentang Marco, aku akan cerita. Okay, and soalan ni akan terjawab. Muhammad Hafizi, pisang goreng. Yap, aku suka pisang goreng. Kecil TV, siapa Bonnie yang sebenarnya? Apa hubungan Shirohige Ace Kuma dengan dia? Kenapa aku dilepaskan dia? Okay, ni pun nak jawab kat sini agak susah lah. InsyaAllah aku akan save soalan ni. Ada masa aku akan buat video khas untuk Bonnie, character review. Sebab tak boleh nak jawab kat sini, akan jadi panjang lah. Okay, so sorry ya Kecil TV. InsyaAllah aku akan jawab kemudian. Harmi Kushairi, siapakah yang Oda Sensei akan perkenalkan kepada kita pada chapter 1000? Oda perkenalkan kita pada Monkey D. Luffy. That's it, another 10 soalan. Dah 20 soalan lah, lagi 10 kita nak pergi. Panas gila hari ni. Naufal Syakirin, buat live chapter 1000 sekali dengan reaction dan fakta. Okay, sorry, skip. Naufal Syakirin lagi, mungkin Luffy cakap Kemoshoku Haki Luffy lemah sebab dia tahu Sanji menang lawan Black Maria. Tak faham sangat. Mungkin masa ni tengah kecoh pasal Sanji kena tangkap kot. Aku tak nak cover banyak lah, since memang dah ditunjukkan dalam manga yang Sanji tak lawan pun Black Maria. Jadi memang tak dapat nak pukul wanita pun. Dah tukar dengan Brook dan juga Robin yang akan lawan Black Maria. Sanji pun tak tahulah ke mana arah dia. Nak pergi ke arah Akazaya ke, ataupun nak pergi ke arah Yamato. Okay, tunggu je lah nanti, tengok macam mana. Ahmad Yazid, teori advance conquer haki macam mana ya Abang Pim? Okay, ini mungkin aku boleh jawab secara ringkas lah kot, sebab aku rasa panjang juga explanation, nak bagi explanation detail. Okay, so conquer haki dia belum ada fakta lah
tentang advance. Tapi yang lagi dua tu, Bosso dan juga Kembu, dah memang ada fakta dia tentang macam mana dia punya advance. Yang menariknya, fun fact, even Kembu dengan Bosso ni pun dikenali dengan nama lain dekat tempat lain kan. Contohnya macam Skypiea dulu kita nampak dikenali sebagai Mantra, Kembu Shukohaki kan. Dekat Wano ni pula sebagai Rio untuk Bosso Haki. And teori yang aku ada buat masa ni untuk share, dia still melibatkan dengan Sheng lah. Since Sheng ni adalah antara karakter yang bagi aku memang hint dia dah bagi mengetengahkan tentang dia punya King Haki. Aku rasa King Haki okay, masuk King Haki ni Conqueror Haki kan, nama lain dia Conquer. Okay, nama Melayu dia macam menjajah, menawan, menguasai. So King Haki tu sendiri adalah secara amnya yang kita kenal sekarang, dia boleh menguasai will orang lain, semangat orang lain kan. Sebab tu lah kita boleh buat orang lain pengsan dengan kita punya tenung bila kita release kan kita punya King Haki. So selain daripada tu, teori adalah ia boleh menguasai alam semula jadi, nature. Okay, sebab tadi kita cakap pasal menguasai manusia yang lain mahupun makhluk-makhluk hidup yang lain macam haiwan kan. Kita kan boleh jinakkan haiwan dengan kita punya King Haki. Lemah ke semangat orang lain dengan King Haki? Tapi mungkin lebih daripada itu, bila advance kita boleh mengawal cuaca. Contohnya kalau kita tengok setiap clash King Haki di antara dua user yang ada King Haki Roger dengan Whitebeard ke, Big Mom dengan Kaido ke, Shen dengan Whitebeard ke, semuanya akan memberi impak yang besar, yang macam langit terbelah, pulau bergegar, semua benda macam over gila lah efek dia. So itu mungkin bukan hanya mengeluarkan haki yang kuat tau, tapi mungkin sebab diorang dah macam manipulate cuaca. Contohnya macam Sheng lah, ada teori mengatakan Sheng yang bila Sheng serius lah, langit ke apa jadi gelap, jadi serius. Macam bila dia moody lah, bad mood kan, langit jadi mendung semua dia. Tapi bila dia happy, dia gelak-gelak, dia ceria, langit pun jadi cerah. So itu antara teori ada lah. Sebab tu jugalah ada mengatakan yang Roger pun boleh macam masa dia lawan dengan Shiki kan, kononnya ni teori lah kan, kononnya kilat yang datang semua tu adalah sebabkan dia punya King Haki. Masuk jugalah Dragon, yang masa Dragon selamatkan Luffy daripada bagi, kilat yang datang menyambar tu pun orang cakap adalah King Haki daripada Dragon. Nak mengaitkan King Haki dengan level advance lah, di mana dia boleh control nature semua benda lah. Aku pun tak boleh nak bagi contoh banyak, bagi detail banyak sebab nak cepat kan. Tapi konsep dia lebih kurang macam tu lah, menguasai segala-galanya. Atif Sanigol, bang, saya dengar Oda akan bunuh salah satu kru Mugiwara masa akhir cerita. Abang rasa siapa? Sebab ada orang buat teori Sanji akan mati. Soalan ni aku rasa dia ada merujuk kepada mega teori video yang aku pernah buat sebelum ni. So mungkin boleh check video tu. Aku akan letak link-link video berkaitan dengan soalan-soalan sedia ada dekat description nanti. So mungkin boleh check lah. And yes, memang dalam video tu ada mengatakan tentang teori yang Sanji ataupun Chopper akan mati. So boleh check balik lah Iki, amboi panjangnya. Alright Iki, since kau punya soalan panjang, jawapan dia pun akan jadi panjang lah kan. Pasal D, okay, ini pun aku kena hold. Tapi jangan risau, ni memang ada, aku tengah buat slow-slow, cuma panjang lah. Perjalanan nak buat konten untuk berkaitan dengan D, Ancient Weapon, Ancient History dan sebagainya. Aku akan simpan soalan ni macam biasa. Alright, so untuk sekarang tak dapat nak jawab Tapi thank you Iki, panjang soalan dia. Fakrul Razi, Pin baca manga One Piece kat mana? Sekarang ni nak cari manga ni senang je. Kita tak cari pun dah ada orang share dah. Betul lah, aku susah gila. Kalau hari Jumaat ke apa, aku memang kena elak daripada social media. Ramai sangat orang share, spoiler dan sebagainya. Tapi boleh check mana-mana lah. Dekat Manga Plus ada, dekat Manga Reader ada, macam-macam lah. Paling famous dekat TBC lah, OnePieceChapters.com. Hidayat Yaakob, Nico Olivia adakah berada bersama Roger Pirates? Daripada flashback Roger Pirates yang kita dapat tengok, daripada Oden punya flashback jugalah kan, daripada anime ke manga memang tak ada langsung menunjukkan tentang Nico Olivia dan sebagainya. So mungkin tak ada. Lagipun kita dah ada Oden yang membantu Roger untuk baca poneglyph dan sebagainya kan. So mungkin Nico Olivia memang tak ada lah dalam Roger Pirates ni. Amir Bom, Ace hidup. Tak ada, Ace memang mati lah. Impossible lah untuk dihidupkan balik sebab ada reason lah kenapa watak dia dimatikan kan. Dia memang dah dikubumikan secara elok masa Shanks masa campur perang Marineford War tu kan. Ace saja dikubumikan sebelah-sebelah dengan Whitebeard. And memang dah memberi penghormatan terakhir lah. Memang ada proper burial untuk dua-dua ni kan. Kita nampak semua tu. So memang Ace confirm mati lah. First Amas, boy, 3 soalan. Soalan pertama, Polar Bear dalam Herd Pirate tu tak transfer sulung mod atau dia tak boleh? Okay, aku pun tak tahulah macam mana nak jawab. Ni hanya Oda yang tahu. Tapi aku sure dia boleh tukar sulung. Cuma sebab dia tak bersama dengan geng-geng yang lain masa dekat atas Onigashima tu kan, tengok bulan dan sebagainya. Sebab dia stay dengan team kan, Herd Pirates yang lain. Dia tak nampak bulan, so dia tak boleh tukar lah. Tapi aku sure dia boleh berubah. Mungkin Oda nak simpan untuk waktu yang sesuai nantilah. Soalan kedua, pedang Zoro yang dia ada, apa nama dia sekarang? Ini quiz. Okay, sekejap aku akan try jawab. Jangan risau, aku takkan check Google ke apa. Sebagai seorang peminat Zoro, kena tahu lah benda ni kan. Sekejap. Okay, so Zoro ada Enma, dah kena tukar dengan Shisui. Lepas tu dia ada Wado Ichimonji, dapat daripada Kuina, bapak Kuina. And then dia ada Sandai Kitetsu, dia dapat dekat Lockdown kan. Betul tak? Jom kita check. Risau kat dia kalau salah. Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, Enma. Yes.
Betul. Soalan terakhir, Yamato akan join Luffy tak? Tak tahulah betul-betul akan join ke tak, tapi harapan aku, yes, aku harap Yamato akan join lah. Iya sih, ni adalah soalan terakhir. Ada main game apa-apa tak? PC ke phone ke apa? Kau ada game apa-apa sih? Dekat PC buat masa ni aku banyak main. Macam korang tengok lah, kalau aku main pun masa aku buat live je lah, iaitu One Piece Pirate Warrior 4 kat PC, kat Steam. And then lain daripada tu, aku main game kat phone yang aku ada share kat Telegram. Aku main Bounty Rush lah, tapi tak serius lah. Aku dah tak boleh nak main game yang agak serius kan. Walaupun dulu aku gamer setegah, tapi makin lama macam dah tak apa ada masa sangat. Even PS aku pun Final Fantasy pun dah berapa lama tak habis. Dah berapa bulan dah kan tak habis game tu. So aku still main lah, biar ada tanggungjawab lain kan. Macam aku perlukan kerja dan sebagainya. So game tu main, tapi main sekejap lah, mungkin sejam je ke sebelum tidur ke apa. Asalkan dapat main. So sebab itulah siapa-siapa yang follow IG aku boleh nampak lah sekarang aku main macam 1 bulan 1 game. So dalam setahun ni, target aku 2021 ni aku dapat main 12 game lah. 1 game sebulan aku main. So bulan 3 ni nak habis kan. So bulan 4 ni aku akan try main game lain lah. Tak ada target apa sangat kan. Tak ada target level tinggi-tinggi rank apa tinggi-tinggi ke apa. Just asalkan dapat main lah. Macam tu lah. Oh, penat gila. And that's it guys, 30 soalan menjadi di cover dalam video kali ni. Video yang terakhir untuk soalan jawab. Aku akan buat satu lagi segmen soalan jawab dekat community nanti. Tapi kali ni aku akan belajar daripada pengalaman. Aku takkan hold lama-lama soalan tu. Tapi itulah aku harap pada korang jangan tanya soalan yang susah nak jawab, yang tak semestinya tentang One Piece. Channel ni pun bukannya aku buat pasal One Piece kan. Anything lah korang nak tanya pasal aku, pasal live aku ke, pasal macam soalan sebelum ni ada pasal belakang ni apa benda kan. So boleh je tanya. Tak semestinya soalan pasal One Piece. And if memang soalan pasal One Piece, cuba tanya soalan yang simple untuk dijawab lah. Sebab kalau soalan yang macam teori yang panjang-panjang ke apa, bukan tak boleh nak jawab, tapi bila jawab kat sini video ni akan jadi panjang gila. So tak sesuai kan. Lepas ni soalan-soalan baru akan try jawab dengan cepat mungkin. Okay, aku takkan biarkan ia tergendal lama macam ni. Alright, so thank you guys kepada yang semua participate dalam bertanya soalan-soalan ni semua. Thank you so much. Aku harap korang puas lah dengan segala jawapan yang ada. And kalau jawapan yang belum ada tu, stay tune lah. Aku insyaAllah save soalan-soalan ni, aku akan try cover di video yang akan datang. And so that's it guys, I hope you guys enjoy. Jangan lupa tekan button subscribe sekiranya berminat dengan channel ni dan konten-konten ni sedia ada, dan tekan bell notification untuk tidak miss mana-mana video yang akan datang. So aku harap korang semua sihat-sihat belaka, stay healthy, okay, stay positive and just live your life. Alright guys, so thank you again for watching this video. I see you guys next time. Alright, Assalamualaikum.